Dan Nabi diutuskan tidak lain tidak bukan ialah untuk membawa rahmat kepada semua manusia. Dan rahmat itu daripada Allah. Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran surah Ali Imran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allah kata fabima rahmatin minallah linta lahum wala kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik. Allah kata maka dengan rahmat daripada Allah, dengan sebab rahmat daripada Allah, Rasulullah lemah lembut dengan orang-orang musyrikin, dengan para sahabat. Nabi berkasih sayang. Sebab apa? Rahmat Allah. Kemudian Allah kata, kalau engkau ni berkeras hati dan berkasar, semua orang akan lari. Jadi kerja Nabi ialah membawa rahmat, kasih sayang pada semua. Dan rahmat tu tak mungkin kita dapat melainkan setelah kita memahami, kita kenal Allah, kita tahu apa yang Allah nak, kemudian kita buat, kita tahu apa yang Allah larang, kemudian kita tinggal. Ada situ datanglah rahmat Allah. Sebab itulah rahmat Allah ni secara umum terbagi pada dua. Satu, rahmat Allah yang umum, orang kafir pun dapat rahmat Allah. Rahmat Allah yang Allah bagi pada orang kafir ialah kesihatan, hidup senang, kaya, berjaya kat dunia. Itu semua dengan sebab rahmat Allah. Tapi sebab mereka tak beriman, rahmat Allah kepada mereka hanya setakat di dunia sahaja. Di akhirat Allah kata mereka tidak ada apa-apa pun kebaikan, bahkan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Sebab dia, orang-orang yang tak beriman hanya mendapat rahmat Allah yang umum. Satu lagi rahmat Allah ialah rahmat Allah yang khusus. Dan rahmat Allah yang khusus ialah hanya khas untuk orang yang beriman sahaja. Dan Allah tak akan bagi rahmat Allah yang khusus ini melainkan orang yang beriman kepadanya, orang yang faham ayat-ayat Allah, dan orang yang mentaati perintahnya. Dan rahmat Allah yang khusus ni bukan bermakna harta yang mewah, bukan bermakna badan sentiasa sihat, tak. Rahmat yang khusus ialah apabila Allah campak rahmat khusus kepada orang yang beriman, hatinya akan sentiasa bahagia, hatinya akan sentiasa redha. Apa saja Allah takdir, senang ke, susah ke, sihat ke, sakit ke, dia akan redha, dia akan sabar. Mana dia mendapat rahmat yang khusus daripada Allah. Dan siapa yang dapat rahmat yang khusus ni, dia akan bahagia kat dunia, walaupun hidupnya tidak mewah, walaupun dia mungkin sakit, tapi dia akan bahagia kat dunia. Dan rahmat ini akan berpanjangan sampai ke akhirat. Bila di akhirat besok, Allah akan masukkannya ke dalam surga dan kekal abadi. Jadi antara dua rahmat, iaitu satu rahmat umum untuk semua orang, orang kafir pun dapat, binatang pun dapat. Satu lagi rahmat yang khusus, sangat berbeza. Rahmat yang umum, manusia akan dapat senang masa kat dunia sahaja. Bila mati je, tidak ada lagi rahmat Allah bersamanya. Tapi rahmat yang khusus, yang hanya Allah bagi pada orang beriman, ialah yang rahmat itu akan kekal sampai ke akhirat. Dan rahmat yang khusus ini tak mungkin kita akan dapat melainkan kita faham ayat-ayat Allah, kita faham Al-Quran, dan kita ikut arahan Allah. Bila kita ikut, di mana saja kita berada, rumah yang kecil ke, rumah yang besar ke, gaji kita besar ke, gaji kita kecil, hidup kita sentiasa akan tenang dan bahagia. Tapi syaratnya kita mesti memahami Al-Quran. Kita kena menghayati isi kandungan Al-Quran, dan kita kena, bila dengar je, bila faham, kita kena laksanakan. Sami'na wa ata'na. Jadi kerja NGO kami ni itulah.
Kami nak, dengan izin Allah, kami nak bawa rahmat kepada semua manusia setakat yang kami mampu, iaitu rahmat yang khusus. Yang bila dia dapat ilmu, bila dapat rahmat Allah, solat dia akan khusyuk. Apa saja musibah yang menimpanya, dia akan tenang, dia akan redha. Yang Nabi kata, aku kagum dengan orang beriman. Dan sifat ini tidak ada kecuali kepada orang beriman sahaja. Apa itu? Bila dia dapat nikmat, dia semakin bersyukur pada Allah, bukan semakin sombong, semakin merendah diri. Dan sebaliknya, bila Allah bagi musibah padanya, dia redha dan dia sabar. Redha dan sabar itu adalah sangat baik untuknya. Jadi Allah bila sayang pada seseorang, Allah bagi ilmu, bukan bagi barang. Kalaulah kerana barang, kalaulah barang itu tanda Allah sayang, maka orang yang paling Allah sayang ialah Qarun. Qarunlah harta yang paling banyak yang Allah bagi padanya. Tapi Allah bagi harta pada Qarun bukan sebab Allah sayang, tapi Allah nak uji. Dan dengan harta itu Qarun semakin sombong dan semakin jauh daripada Allah. Akhirnya Allah binasakan Qarun dengan hartanya. Allah benamkan dalam tanah. Sebab apa? Sebab harta menjadikannya sombong. Sebab harta menjadikannya semakin jauh daripada Allah. Sebab itulah manusia yang terbaik bukan manusia yang banyak harta, bukan manusia yang rumahnya besar, tapi manusia yang terbaik ialah manusia yang kenal Tuhan. Semakin dia kenal Allah, semakin dia taat pada perintah Allah, semakin dia bersifat hamba kepada Allah, maka dialah manusia yang terbaik. Sebab itulah Allah sifatkan Nabi ini adalah hamba. Allah kata, Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Siapa hambanya? Nabi Muhammad. Walaupun Nabi adalah Rasulullah, Nabi adalah manusia yang paling agung, paling sempurna, paling dicintai oleh Allah, tapi Allah sifatkannya hamba. Sebab semakin orang tu bersifat hamba kepada Allah, semakin dia menjadi mulia di sisi Allah. Tapi tak mungkin dia jadi hamba kepada Allah melainkan dengan ilmu. Bila kita semakin belajar Al-Quran, kita semakin kenal Allah, kita semakin merendah diri dan semakin jadi hamba kepada Allah, barulah kita menjadi semakin mulia. Tapi kalau kita jauh daripada ilmu, jauh daripada Al-Quran, baca Quran pun tak faham, kita automatik akan jadi hamba nafsu ataupun hamba kepada dunia. Dan semakin kita menjadi hamba kepada dunia, sebenarnya kita semakin hina di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Encik Osman, Kak Kamaria, matlamat hidup kita nak jadi orang mulia di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Mungkin nampak Kak Kamaria menumpang rumah ni sementara kan? Sebenarnya semua kita menumpang. Tak ada siapa yang kekal di dunia. Yang rumah besar pun sebenarnya dia menumpang. Lepas dia mati, dia tinggal rumahnya, kan? Dan begitu juga Rasulullah, manusia yang paling mulia, dia juga menumpang di dunia. Sebab itu Nabi kita SAW, bila nak dicabut nyawanya, malaikat memberi tawaran, sama ada kamu nak mati sekarang ataupun mati besok. Nak mati minggu depan pun boleh, nak mati bulan depan pun boleh, tapi kamu tetap ahli syurga. Maka Nabi memilih untuk mati sekarang. Sebab apa? Sebab mati sekarang, Nabi masuk kubur, Nabi akan berada tempat yang paling bahagia, iaitu taman-taman syurga. Siapa pun kalau dia dapat jaminan sebagai ahli syurga, dia tak nak di hidup dunia yang lama ni. Sebab hidup kat dunia ni sentiasa diuji. Kadang-kadang kita tewas dengan ujian. Jadi wajib kita berbekalkan dengan ilmu supaya bila diuji dengan musibah, kita redha, kita sabar. Bila diuji dengan nikmat, kita semakin bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kami harap Encik Osman, Kak Kamaria dan semualah lepas ni bagi masalah untuk belajar agama. Itulah harta yang
kekal yang boleh pandu kita ke surga. Kalau tanpa ilmu, manusia sama lebih kurang haiwan kan? Jadi lepas ni bila dah pindah rumah baru, bagi masa belajar agama, belajar Al-Quran, belajar yang paling penting apa yang Allah cakap. Dengar, wahai Tuhan, aku baca Quran engkau setiap hari, tapi aku tak faham. Sedangkan engkau yang cipta aku, sedangkan engkau yang bagi rezeki pada aku, engkau yang bagi aku sihat, tapi apa yang kau cakap aku tak faham. Mana aku ni teruk sangat. Jadi lepas ni cukuplah, kita dah banyak bagi masa berpuluh-puluh tahun untuk faham apa yang manusia cakap. Tapi manusia tak bagi rezeki pada kita, yang bagi ialah Allah. Jadi sekarang kita tukar cara kita berfikir, tukar cara kita hidup. Banyak masa kita akan bagi untuk faham apa yang Allah cakap. Sebab dia pencipta kita, dia pemberi rezeki, insya-Allah. Jadi kami harap Encik Osman bagilah masa, dan insya-Allah Puan hari ini akan aturkan kelas. Jangan buat alasan tak ada masa. Sebab macam kita bekerja dengan satu syarikat, bila bos bagi tahu kita ada taklimat, kita kerja dengan syarikat, maka gaji dengan dia. Tiba-tiba kita bagi tahu saya tak ada masa nak dengar taklimat bos, tak masuk akal kan? Maka begitu juga bila kita tak ada masa nak faham ayat-ayat Allah, kita manusia paling sombong dengan bos yang paling bos, iaitu Allah. Macam mana kita dicipta oleh Allah, kita bernyawa dengan rahmat Allah, tiba-tiba kita buat alasan, aku tak ada masa nak faham ayat engkau, aku tak ada masa nak mentadabbur ayat engkau. Mana kita ni memang manusia yang tak kenal budi, dan manusia tak kenal siapa Tuhan kita yang sebenar, insya-Allah. Okey? Okay. Jadi kami bagi sikit sumbangan. Bila akan masuk rumah ni? 9 bulan, insya-Allah. 8 bulan. Jadi kita hasil infak orang ramai, pelajar bagi, jadi kita boleh bayar sewa rumah. Tapi yang pelajar yang infak tu, yang paling mereka nak apa dia? Mereka nak orang yang dapat faedah infak tu belajar agama. Itu yang mereka nak sangat. Kalau mereka tahu yang mereka bayar sewa rumah, kemudian yang menyewa di situ, yang tinggal di situ, bagi masa untuk faham agama, untuk taat pada perintah Allah, mereka lagi seronok. Dan Allah lagi sayang pada kita. Ini adalah semua rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey.